Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan pensyarah Dr. Wan Zulkifli. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang kajian kes yang bertajuk Kecanaan Penjagaan Alam Sekitar dalam kalangan pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 1 yang terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu Sofiani, Ifa Syafiqah, Nur Kalina, Muhammad Zakwan, Nur Najwa Erina dan Leo Yong Feng. Saya Sofiani, saya ingin membentangkan tentang aspek kajian kes kami. Terdapat 6 elemen yang ingin saya bentangkan. Pertama, pemasaran kajian. Kami ingin mengkaji kesedaran pelajar terhadap alam sekitar dan pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan perlindungan alam. Tujuan kajian, kami ingin menilai tahap kesedaran pelajar terhadap isu alam sekitar serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecanaan dan amalan penjagaan alam. Bagi kaedah kajian, kami menggunakan soalan kaji selidik dengan fokus demografi, kesedaran, faktor mempengaruhi kecanaan dan amalan penjagaan alam. Bagi skop kajian, kami mengadakan kepada pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia dan melibatkan 120 responden. Seterusnya, bagi dapatan kajian, responden peka terhadap kepentingan pengetahuan alam sekitar, sedar impak tindakan peribadi dan aktif dalam amalan kita semula. Akhir sekali, bagi cadangan, responden mencadangkan program pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran dan kerjasama universiti untuk tingkatkan kesedaran dan amalan penjagaan alam sekitar. Seterusnya, pengenalan kajian kes kami menggunakan tema falsafah alam sekitar yang menitik beratkan keharmonian manusia dengan alam dan menekankan tanggungjawab bersama terhadap warisan semula jadi. Ini melibatkan pemeliharaan keseimbangan ekologi dan pelaksanaan kelestarian sumber semula jadi, melibatkan komuniti tempatan, meningkatkan kesedaran alam sekitar dan mengamalkan tanggungjawab terhadap generasi akan datang menjadi inti dari falsafah ini. Prinsip jangan menyebabkan kerosakan tidak wajar, mendorong amalan yang tidak membahayakan ekosistem. Keseluruhannya, falsafah alam sekitar membentuk asas moral untuk menjalani kehidupan seimbang, memelihara keindahan alam semula jadi untuk generasi akan datang. Seterusnya, bagi latar belakang contemporary tentang alam sekitar. Dalam konteks contemporary, kesedaran tentang isu alam sekitar menjadi semakin penting. Pemikiran semasa menyalahkan perubahan iklim, pencemaran dan kepupusan spesies sebagai kebimbangan utama. Tumpuan utama adalah untuk memelihara sumber semula jadi, menghormati kepelbagaian biologi dan memahami sifat terhadap sumber semula jadi. Pendekatan contemporary menekankan tindakan kolektif, dasar hijau dan teknologi mesra alam untuk melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan alam semula jadi. Ini mencerminkan penerapan falsafah alam sekitar dalam konteks kehidupan dan masyarakat masa kini. Seterusnya, bagi kepentingan kesedaran individu terhadap alam sekitar. Kesedaran individu terhadap persekitaran semula jadi membentuk falsafah alam sekitar yang positif, menekankan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam, nilai tanggungjawab terhadap sumber alam dan usaha aktif dalam mendidik masyarakat. Falsafah ini membimbing tindakan untuk melindungi alam semula jadi, menjadikan masyarakat lebih makmur dan mewarisi persekitaran yang mampan untuk generasi akan datang. Kesedaran individu adalah kunci utama dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang positif terhadap perlindungan alam. Kajian literatur yang pertama ialah kajian pengetahuan pelajar College Community terhadap isi alam sekitar daripada Nazri binti Ismail dan Suraya binti Abdul Rahman, Jun 2022. Yang pertama, falsafah alam sekitar merupakan hubungan kompleks antara manusia dan alam semula jadi. Ia menekankan keperluan menjaga dan memelihara kelestarian alam. Yang kedua, kesedaran pelajar adalah penting dalam penjagaan alam sekitar dan usaha memelihara alam sekitar untuk masa harapan. Yang ketiga, menurut kajian Muhammad Bakari et al. 2014, kesedaran tentang fenomena seperti pemanasan global, perubahan iklim dan kesan rumah hijau semakin penting dalam menilai sejauh mana pelajar UKM memahami cabaran kelestarian alam sekitar. Yang keempat, Rohana et al. 2013 menegaskan kesedaran untuk menjaga alam sekitar perlu bermula daripada diri sendiri dan rakyat Malaysia bertanggungjawab memastikan kehidupan yang selesa pada masa harapan. Yang keempat, kesedaran tentang penjagaan alam sekitar dalam kalangan pelajar UKM memainkan peranan penting dalam menilai kesedaran, penglibatan, sikap dan nilai mereka terhadap isu alam sekitar. Kajian literatur yang kedua ialah kajian menilai tahap pengetahuan alam sekitar dan amalan penjagaan alam sekitar daripada Jessica Dato, Arifah Mahad, Muhammad Isa Hashim dan Yajid Saleh, April 2020. Kajian jurnal kedua ialah penerapan elemen alam sekitar menerusi kurikulum serta dalam pengajaran dan pembelajaran perlu diterapkan tentang pengetahuan penjagaan alam sekitar supaya dapat melahirkan generasi yang celik alam sekitar. Hal ini demikian kerana pada peringkat tersebut kanak-kanak belajar menghargai dunia dan besar sebagai seorang individu yang melindungi persekitaran pada masa yang akan datang.
antara petikan-petikan artikel atau jurnal tentang pengetahuan alam sekitar dan penjagaan alam sekitar. Yang pertama, Jamila et al. 2011. Pendidikan sebagai cara terbaik bagi membentuk generasi yang mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar. Yang kedua, Trimti 2014. Pendidikan alam sekitar melihat bagaimana persekitaran semula jadi berfungsi dan bagaimana kesan manusia terhadap alam sekitar melalui tingkah laku. Yang ketiga, Amir dan Chin 2012. Sistem pendidikan Malaysia perlu memastikan pelajar menjadi warga Malaysia yang benar-benar mengamalkan budaya lestari dalam kehidupan mereka seharian. Yang keempat, Nur dan Zanatun 2011. Kesedaran untuk sama-sama terlibat mengatasi masalah tersebut masih terlalu rendah. Berdasarkan kesimpulan tentang melalui petikan artikel ini ialah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perlu dititikberatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini demikian kerana dapat melahirkan kesedaran untuk menjaga alam sekitar dan dalam kalangan pelajar di mana mengambil masa yang lama. Oleh itu, amalan penjagaan alam sekitar perlu dipupuk lagi sejak zaman kanak-kanak dan berterusan sehingga seorang itu sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar. Bagi metodologi kajian, terdapat beberapa bahagian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, ialah soal selidik dengan menggunakan tinjauan Google Form yang berbentuk kuantitatif. Yang kedua adalah populasi dan sampel kajian ini melibatkan 120 orang dalam kalangan pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen yang digunakan bagi tujuan kajian ialah soal selidik yang dibina berdasarkan kajian asal mengenai kecanaan penjagaan alam sekitar dalam kalangan pelajar. Untuk soal selidik, terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian A adalah demografi responden, bahagian B menganalisis tahap kesedaran pelajar terhadap isu alam sekitar, bahagian C menganalisis faktor yang mempengaruhi kecanaan pelajar dalam penjagaan alam sekitar, bahagian D menganalisis tingkat amalan penjagaan alam sekitar di kalangan pelajar. Bagi bahagian A, demografi responden, terdapat beberapa bahagian iaitu antaranya adalah jantina, lelaki dan perempuan, program perekonomian, ekonomi, pentadbiran perniagaan, keusahawanan dan inovasi, manakala umur daripada lingkungan 20 hingga ke 60 tahun. Bahagian B, menganalisis tahap kesedaran pelajar terhadap isu alam sekitar ini adalah soalan-soalan kajian yang mempunyai 6 soalan berserta hasil daripada kajian yang terdiri daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Soalan pertama, saya sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar, hanya 45% sangat setuju. Soalan 2, saya sentiasa memikirkan kesan perbuatan saya terhadap alam sekitar, hanya 45% sangat setuju. 3, saya percaya pengetahuan tentang alam sekitar penting untuk masa depan, hanya 59.2 sangat setuju. 4, saya aktif dalam amalan kita semula seperti mengasihkan sisa-sisa, hanya 43.3 sangat setuju. 5, saya sedar bahawa tindakan kita mempengaruhi kehidupan haiwan dan tumbuhan, hanya 57.5 sangat setuju. Terakhir, saya rasa penting untuk terlibat dalam projek pemulihan alam sekitar di komuniti saya, hanya 63.6 sangat setuju. Bahagian C, menganalisis faktor yang mempengaruhi kecanaan pelajar dalam penjagaan alam sekitar. Soalan pertama adalah penlibatan dalam program pendidikan alam sekitar adalah penting untuk meningkatkan kesedaran pelajar, hanya 63.3% sangat setuju. 2, saya percaya media sosial memainkan peranan penting dalam menyebarkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar, hanya 62.5% sangat setuju. 3, sokongan komuniti adalah penting untuk memberi dorongan kepada usaha-usaha menjaga alam sekitar, hanya 62.5% sangat setuju. 4, sokongan keluarga terhadap usaha-usaha menjaga alam sekitar memberi kesan positif kepada kecanaan pelajar, hanya 62.2% sangat setuju. 5, saya percaya tindakan pihak berkuasa dalam menggalakkan amalan kelestarian memainkan peranan dalam meningkatkan kecanaan masyarakat, hanya 62.5% sangat setuju. Akhir sekali, saya faham bahawa tindakan peribadi saya boleh mempunyai kesan terhadap alam sekitar, hanya 59% sangat setuju. Yang terakhir, bahagian D, menganalisis tingkat amalan penjagaan alam sekitar di kalangan pelajar. Soalan pertama, saya mengamalkan pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian, hanya 47.5% sangat setuju. Kedua, saya aktif menggunakan tenaga hijau seperti lampu LED dan peranti elektronik yang efisien tenaga, hanya 46.7% sangat setuju. Ketiga, saya terlibat dalam amalan kita semula seperti mengumpulkan kertas plastik dan tin secara berasingan, hanya 48.3% sangat setuju. 4, saya
sukarela menyertai program pemeliharaan alam sekitar seperti gotong royong, membersihkan pantai atau taman. Hanya 48.3% sangat setuju. 5. Saya memahami kesan penggunaan bahan bakar fosil terhadap alam sekitar dan berusaha mengurangkan jejak karbon saya. Hanya 47.5% sangat setuju. Akhir sekali, saya sering menghadiri program-program pendidikan tentang alam sekitar untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan saya. Hanya 47.5% sangat setuju. Selamat sejahtera hari ini. Saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan anda mengenai satu aspek yang memainkan peranan krusial dalam kehidupan kita, iaitu menjaga alam sekitar. Topik ini bukan sahaja relevan, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap kesejahteraan bumi dan generasi akan datang. Pendedahan dan kempen alam sekitar. Pendedahan dan kempen mengenai alam sekitar tidak hanya berlaku secara tradisional melalui aktiviti lapangan, tetapi juga melalui platform moden seperti media sosial. Dalam era digital ini, pengaruh dari pihak berkuasa dan agensi kerajaan turut memainkan peranan penting dalam memberikan kesedaran kepada pelajar. Pendedahan ini bukan sekadar menyentuhkan aspek fizikal, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan tindakan pelajar, membentukkan generasi yang peka terhadap isu-isu alam sekitar. Pencerahan terhadap penjagaan alam sekitar bermula dari kesedaran bahawa manusia dan alam sekitar adalah satu kesatuan yang paling saling memerlukan. Manusia sebagai penerima manfaat dari alam sekitar perlu menyadari kebergantungan ini. Contohnya, kesedaran terhadap perlu oksigen yang dihasilkan melalui respirasi tumbuhan membentukkan dasar dari kecintaan kita terhadap keperluan menjaga alam sekitar. Manfaat manusia daripada alam. Mengabaikan, menafikan atau mencemarkan alam sekitar seolah-olah merupakan tindakan membunuh kitaran kehidupan manusia itu sendiri. Alam sekitar memerlukan karbon dioksida hasil daripada respirasi manusia dan fauna untuk proseskan fotosintesis, menghasilkan oksigen. Merosakkan alam sekitar pada hakikatnya merosakkan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Zakwan E191152. Jadi kumpulan saya ini telah membuat kajian berkenaan soalan-soalan kecanaan penjagaan alam sekitar terhadap pelajar-pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan hasil dapatan kami menunjukkan bahawasanya memang ramai pelajar-pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi Pengurusan memang cakna dan ambil pedulilah berkenaan dengan kepentingan, kesedaran dan tujuan untuk menjaga alam sekitar tu adalah berkait rapat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi berkaitan dengan falsafah ialah dalam falsafah berkenaan dengan alam sekitar ni ada ekologi. Di dalam ekologi itu dibangunkan oleh pemikir seperti Anne Nice, menekankan nilai intrinsik semua makhluk hidup dan ekosistem, yang mana kita ada hubungan yang rapat, yang langsung antara kehidupan manusia, binatang dan juga flora lah. Dari perspektif ini, pemeliharaan alam sekitar menjadi satu keharusan moral berdasarkan penghormatan yang mendalam terhadap nilai intrinsik alam semula jadi, yang mana kita boleh lihatlah banyaknya adat-adat Melayu apabila masuk ke dalam hutan tidak boleh, apabila diambil pucuknya dibiarkan induknya. Itu juga adalah salah satu elemen pemeliharaan flora untuk mengelakkan daripada satu-satu tumbuhan ataupun pokok-pokok herba ni daripada pupus. Bila diambil pucuknya, jangan diambil induknya, supaya induknya boleh melahirkan lebih banyak pucuk lagi. Jadi ini adalah satu perkaitan lah antara pemeliharaan alam sekitar dan juga nilai-nilai intrinsik yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Sebahagian saja yang saya ceritakan. Kemudian ada ekosentrism. Falsafah ekosentrik berhujung untuk meletakkan ekosistem dan alam sekitar sebagai pusat pertimbangan etika, berbeza dengan anthropocentrism yang mengutamakan kepentingan manusia. Jadi menyokong idea bahawa alam semula jadi mempunyai nilai intrinsik yang bebas daripada kegunaannya kepada manusia dan menyeru untuk memelihara ekosistem demi kepentingan mereka sendiri. Ini kita tengok kebanyakan manusia memang memerlukanlah kepada alam sekitar seperti sungai untuk dia minum, sungai memberikan sumber protein seperti ikan, dan juga kalau kata terlibat dalam penanaman pokok-pokok ataupun perladangan ataupun peternakan juga perlu pada sungai sebagai sumber air yang banyak untuk disalurkan di dalam ladang-ladang ataupun ladang-ladang ternak ataupun ladang-ladang kebun-kebun. Jadi itu sedikit sahaja yang saya ingin sampaikan
betapa daripada soalan kajian kami menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan amat cakna lah dan peduli berkenaan dengan kepentingan menjaga alam sekitar. Kecanaan penjagaan alam sekitar dalam kalangan pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan kesedaran yang positif terhadap kelestarian alam. Dapat disimpulkan bahawa pengetahuan dan amalan kelestarian alam telah diintegrasikan dalam pendidikan tinggi, memupuk tanggungjawab sosial di kalangan mahasiswa. Langkah-langkah kecanaan termasuklah pendidikan dan penyuluhan mengenai isu-isu alam sekitar serta pelibatan aktif dalam amalan kelestarian seperti pemulihan sumber-sumber jadi. Kesimpulan ini menggarisbawahi peranan penting fakulti dan institusi pendidikan tinggi dalam membentuk generasi mahasiswa yang peka terhadap kepentingan dan perlindungan alam sekitar untuk masa depan yang lebih baik. Falsafah alam sekitar membentuk landasan utama bagi kecanaan penjagaan alam sekitar. Kesedaran akan keperluan untuk menjaga dan memelihara alam berasaskan prinsip-prinsip falsafah alam sekitar seperti keharmonian antara manusia dan alam, tanggungjawab terhadap generasi masa depan dan pengurangan impak negatif terhadap ekosistem. Kecanaan penjagaan alam sekitar melibatkan pemahaman mendalam terhadap hubungan kompleks antara manusia dan alam, sejajar dengan prinsip-prinsip falsafah alam sekitar. Ini melibatkan amalan-amalan yang berasaskan pemahaman holistik terhadap ekologi dan kepentingan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan menerapkan falsafah alam sekitar, kecanaan penjagaan alam sekitar menjadi suatu pandangan hidup yang menggalakkan tindakan-tindakan berkesan dalam melestarikan sumber-sumber jadi, mengurangkan pencemaran dan mengamalkan gaya hidup berdaya maju secara lestari. Dengan demikian, kaitan antara falsafah alam sekitar dan kecanaan penjagaan alam sekitar mengetengahkan kepentingan untuk memahami, menghormati dan melibatkan diri dalam perlindungan alam untuk kesejahteraan bersama dan masa depan yang lestari. Kesimpulannya, hubungan antara falsafah alam sekitar dan kecanaan penjagaan alam sekitar sangatlah erat. Falsafah alam sekitar menyediakan kerangka nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing tindakan kelestarian, sementara kecanaan penjagaan alam sekitar menggambarkan implementasi praktis dari falsafah tersebut. Pemahaman holistik terhadap keseimbangan ekologi, keadilan sosial dan kelestarian ekonomi sebagaimana dicontohkan oleh falsafah alam sekitar menjadi pendorong utama bagi tindakan proaktif dalam menjaga alam sekitar. Oleh itu, dengan mengintegrasikan falsafah alam sekitar ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari, kita dapat mencapai kecanaan penjagaan alam sekitar yang membawa dampak positif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengamalan dan pelaksanaan falsafah alam sekitar, kecanaan penjagaan alam sekitar bukan hanya sekadar konsep, tetapi menjadi realiti yang memperkaya kehidupan harian. Dalam konteks mahasiswa tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia, kesedaran terhadap falsafah alam sekitar membentuk asas untuk tindakan-tindakan positif seperti penyelidikan, penyuluhan dan penyertaan dalam proses projek-projek kelestarian. Dengan memperkuat kaitan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pelajar yang cakna terhadap isu-isu alam sekitar, tetapi juga pelaku yang berperanan dalam melindungi dan memelihara alam. Dengan menyatu padu falsafah alam sekitar dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, mahasiswa turut berperanan sebagai ejen perubahan dan mampu membawa impak positif kepada komuniti dan alam sekitar di sekitar mereka. Keseluruhannya, keterlibatan mahasiswa dalam menerapkan falsafah alam sekitar ke dalam kehidupan mereka menandakan pelangkah positif ke arah kecanaan penjagaan alam sekitar. Ini bukan hanya membentuk generasi yang peka terhadap kelestarian, tetapi juga mencorakkan masa depan yang lebih hijau dan seimbang untuk generasi mendatang. Cadangan bagi peningkatan kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia termasuklah mengadakan program pendidikan alam sekitar, menyusun kempen kesedaran dan memasukkan elemen alam sekitar dalam kurikulum pembelajaran mereka. Program pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran dan integrasi elemen alam sekitar dalam kurikulum dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan kelestarian. Kerjasama dengan pihak universiti untuk mengenalkan amalan lestari dalam pengurusan kampus juga akan memberikan impak positif terhadap kesedaran dan tindakan berterusan terhadap alam sekitar. Selanjutnya, penting untuk menyusun bengkel atau seminar yang melibatkan pakar alam sekitar bagi memberi pemahaman pendalam kepada pelajar mengenai isu-isu kecanaan penjagaan alam sekitar. Mewujudkan projek-projek kecil yang mempromosikan amalan kelestarian di kampus seperti Kita Semula dan penanaman pokok juga dapat melibatkan pelajar secara aktif. Program sukarelawan atau projek komuniti yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar boleh dirancang untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menyumbang kepada masyarakat setempat sambil memahami isu-isu alam sekitar secara praktikal. Selain itu,
Membentuk kerjasama dengan industri yang mengamalkan amalan lestari dapat membuka peluang untuk pelajar untuk mendapatkan pengalaman praktikal dan mengetahui bagaimana organisasi dan perniagaan beroperasi secara lestari. Penting untuk memasukkan elemen kelestarian alam sekitar dalam subkurikulum kehidupan harian pelajar. Ini boleh melibatkan penginterasian topik alam sekitar dalam kursus-kursus ekonomi dan pengurusan, memastikan pelajar dapat mengenali hubungan antara tindakan ekonomi dengan impak alam sekitar. Penyediaan infrastruktur yang mesra alam sekitar seperti tempat pembuangan sampah yang teratur dan kemudahan kita semula yang mudah diakses boleh memberi kesan positif terhadap amalan alam sekitar di kalangan pelajar. Pihak pengurusan universiti perlu menggalakkan dan memberi sokongan kepada inisiatif-inisiatif tersebut. Pihak pengurusan juga perlu memastikan bahawa kemudahan kemasyarakatan di kampus menggalakkan gaya hidup lestari seperti menyediakan tempat letak basikal, penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan makanan organik. Ini boleh mencetuskan kesedaran dan memudahkan pelajar untuk mengamalkan gaya hidup berteraskan kelestarian. Lanjutan dari usaha meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan pelajar, maksudlah melibatkan mereka dalam projek pendidikan atau kajian yang berkaitan dengan isu-isu kecanaan alam sekitar. Ini tidak hanya memberikan peluang kepada pelajar untuk menyumbang kepada pengetahuan dalam bidang ini, tetapi juga mendorong pemikiran kritis dan solusi inovatif terhadap cabaran alam sekitar. Penyelenggaraan perbincangan dan forum alam sekitar yang berkala dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan, pengalaman dan idea terkini mengenai kelestarian alam sekitar. Ini boleh menjadi platform yang membina komuniti yang berkomited terhadap pelestarian alam. Sekiranya mungkin, penggunaan teknologi dalam membimbing dan mengukur kesedaran alam sekitar juga boleh diintegrasikan seperti aplikasi untuk memantau penggunaan tenaga dan pengurusan sumber secara efisien. Penting juga untuk memupuk semangat tanggungjawab sosial di kalangan pelajar dengan menggalakkan mereka untuk menjadi ejen perubahan dalam masyarakat mereka dan memainkan peranan aktif dalam pembangunan mapan. Akhir sekali, berterusan berkomunikasi dengan pelajar, mendengar pandangan mereka dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan berkaitan dengan alam sekitar adalah kunci untuk memastikan keberkesanan dan keberlanjutan usaha-usaha ini. Semua usaha ini perlu diiringi dengan penilaian berkala untuk mengukur keberkesanan langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kesedaran dan amalan alam sekitar di kalangan pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih.